Datuk Yang Dipertua, saya mohon izin untuk menjawab pertanyaan daripada Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Ahmad Azam bin Hamzah pada tarikh hari ini bersekali dengan pertanyaan Yang Berhormat Senator Datuk Johannes binti Abdul Aziz bertarikh 3 April 2024 kerana pertanyaan-pertanyaan tersebut saling berkait dan merujuk kepada isu yang sama. Terima kasih. Sila. Total fertility rate ataupun TFR dengan izin merujuk kepada purata bilangan anak yang dilahirkan oleh seorang wanita dalam umur reproduktifnya iaitu umur 15 hingga 49 tahun. Kadar ini telah menurun daripada 4.9 pada tahun 1970 kepada 2.0 pada tahun 2013 dan seterusnya 1.6 pada tahun 2022. Penurunan TFR di Malaysia bukanlah hanya fenomena tempatan tapi merupakan isu global yang membelenggu kebanyakan negara maju dan membangun. Fenomena ini disebabkan oleh faktor perubahan sosio-budaya dan ekonomi yang menyebabkan ramai memilih untuk melambatkan perkahwinan, menangguhkan perancangan untuk mendapatkan zuriat dan menghadkan jumlah anak. Pilihan-pilihan sedemikian juga boleh menyumbang kepada peningkatan masalah ketidaksuburan disebabkan oleh faktor umur. Sebagai langkah untuk memperlahankan penurunan TFR di Malaysia, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat melalui agensinya iaitu Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara telah menawarkan perkhidmatan subfertility semenjak tahun 1979. Rawatan subfertility LPPKN ditawarkan di 3 klinik LPPKN pada kos yang berpatutan jika berbanding fasiliti swasta dan bertujuan membantu pasangan-pasangan di Malaysia menandangi masalah ketidaksuburan khususnya mereka yang kurang berkemampuan. LPPKN juga telah mewujudkan perkhidmatan klinik kesejahteraan lelaki di 7 klinik LPPKN mulai tahun 2023 untuk membantu meningkatkan kesihatan dan kesuburan golongan lelaki di Malaysia. Sebagai inisiatif khas jangka panjang, KPWKM melalui LPPKN telah mendapat kelulusan untuk menubuhkan pusat subfertility negara yang pertama di Malaysia dengan peruntukan sebanyak ringgit Malaysia 171 juta. Pusat subfertility negara yang dijangka beroperasi di Shah Alam, Selangor pada tahun 2030 bakal menjadi pusat kesuburan dan pusat rujukan utama negara yang menyediakan pelbagai kemudahan, perkhidmatan rawatan kesuburan yang canggih dan menyeluruh pada harga yang berpatutan. Pusat ini juga akan menjadi pusat latihan kepakaran dan penyelidikan kesuburan yang secara langsung akan meningkatkan daya keberkesanan perancangan kerajaan untuk terus memperlahankan penurunan TFR. Selain pada langkah-langkah untuk mengatasi masalah ketidaksuburan, kerajaan madani pada masa ini terus memberikan insentif kepada pasangan untuk mendapatkan rawatan kesuburan seperti berikut. Pengecualian cukai bagi rawatan kesuburan sehingga RM8,000 ringgit Malaysia yang telah bermula sejak pengumuman bajet tahun 2020, pengeluaran wang caruman akaun 2 KWSP bagi tujuan rawatan kesuburan berkuat kuasa 1 September 2020, kemudahan tuntutan daripada majikan bagi perbelanjaan rawatan kesuburan bagi penjawat awam yang masih berkuat kuasa melalui Perkeliling Perkhidmatan Awam Bilangan 4 tahun 2001 tertakluk kepada terma dan syarat yang telah ditetapkan. Langkah ini bertujuan untuk menggalakkan pasangan yang mengalami masalah ketidaksuburan untuk tampil mendapatkan rawatan kesuburan seawal mungkin supaya peluang kejayaan lebih tinggi. Terima kasih. Soalan tambahan. Soalan tambahan. Datuk Yang Dipertua, sejak beberapa tahun kebelakangan ini, kes kesihatan mental dan juga fizikal bertambah dengan naik dengan begitu tinggi. Adakah ianya menyumbang kepada masalah ketidaksuburan ini? Terima kasih. Terima kasih Datuk Yang Dipertua dan terima kasih di atas soalan tambahan daripada Yang Berhormat Datuk Senator Datuk Dr. Ahmad Azam. Yang Berhormat, sebenarnya kesuburan seorang individu ini
mempunyai hubung kait yang amat rapat dengan keadaan kesihatan mental dan juga fizikal semasa. Namun begitu memang belum ada sebarang kajian yang membuktikan terdapat impak negatif jangka masa panjang terhadap kesuburan lelaki maupun wanita. Saya percaya lebih banyak kajian diperlukan untuk memahami implikasi mental dan juga fizikal ini terhadap kesuburan ini perlu dilaksanakan dengan lebih mendalam lagi. Dan dalam waktu yang sama, saya percaya juga lebih banyak kajian sedang dan akan dijalankan dan dilaksanakan di dalam dan luar negara. Buat masa sekarang ini belum ada lagi bukti yang konkret disebabkan masalah yang menyebabkan masalah kesuburan ini berlaku. Terima kasih. Tambahan. Datuk Johannes. Adakah pihak kerajaan bercadang mengadakan program-program atau kempen-kempen tertentu bagi ibu-ibu muda untuk menambah kelahiran anak di dalam bilangan tertentu? Terima kasih banyak di atas soalan yang berhormat Senator. Seperti yang saya maklumkan di dalam jawapan asal tadi, Kementerian melalui LPPKN telah menyediakan perkhidmatan subfertility yang menyeluruh. Dan dalam waktu yang sama kami juga merancang untuk meningkatkan accessibility dengan penubuhan pusat subfertility negara. Tapi ianya akan bermula pada tahun 2030. Selain pada itu, pelbagai insentif yang telah diberikan oleh pihak kerajaan dalam usaha untuk menggalakkan pasangan mendapatkan rawatan kesuburan, terutamanya pasangan ataupun ibu-ibu muda seperti yang dimaklumkan oleh yang berhormat tadi. LPPKN juga menjalankan aktiviti advokasi dan promosi untuk memberi kesedaran kepada masyarakat. Tapi yang penting adalah menggalakkan mereka untuk tampil ke hadapan, mendapatkan hikmat nasihat dan juga rawatan subfertility seawal mungkin tanpa ada perasaan malu dan juga segan. Tapi yang pentingnya adalah kita mengharapkan segala inisiatif yang dilaksanakan ini dapat setiap pasangan itu memiliki 2 atau 3 anak supaya TFR dapat ditingkatkan ataupun sekurang-kurangnya dikekalkan pada paras penggantian 2.1. Namun begitu, bilangan anak yang ingin dimiliki oleh setiap pasangan ini sebenarnya adalah bergantung kepada pilihan pasangan tersebut dan kemampuan kewangan pasangan itu sendiri. Datuk Yang di-Pertua, terima kasih. Soalan tambahan. Dr. Wan Martina. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua. Pada pandangan saya dan mengikut kajian telah menyatakan bahawa punca sebenar kadar kesuburan menurun di Malaysia adalah faktor sosioekonomi, bukan disebabkan oleh masalah subfertility. Jadi saya ingin bertanya, apakah program yang dilaksanakan oleh ataupun yang akan dirancang oleh pihak kementerian memandangkan kita melihat selain daripada faktor sosioekonomi adalah faktor kahwin lambat. Maksudnya wanita-wanita kita berkahwin di luar usia yang reproduktif yang sepatutnya waktu ataupun umur yang paling ideal untuk kita mengandung atau melahirkan zuriat adalah pada usia 25 hingga 35 tahun. Dan jadi bagaimana plan perancangan masa depan pihak kementerian? Terima kasih. Sebenarnya, terima kasih di atas soalan tambahan daripada Yang Berhormat Senator. Datuk Yang di-Pertua, sebenarnya TFR menurun ini bukan hanya terjadi di Malaysia saja, tapi trend penurunan kadar kesuburan yang ini adalah di seluruh dunia, fenomena seluruh dunia.
Dan dan berapa reason ataupun penyebab tadi telah dinyatakan oleh Yang Berhormat sendiri. Apa yang dilaksanakan melalui kementerian adalah program-program intervensi yang cuba dilaksanakan oleh kementerian, tapi perlu respon ataupun perlu maklum malas daripada pasangan itu sendiri yang tidak malu untuk kehadapan, untuk berjumpa dengan pusat untuk mendapatkan rawatan itu dengan lebih awal, dan diharapkan juga itu betul juga seperti Yang Berhormat nyatakan, penangguhan perkahwinan, kecenderungan untuk mempunyai saiz keluarga yang kecil atas pelbagai sebab seperti masalah kemampuan keuangan juga antara penyebab-penyebabnya jugalah. Terima kasih banyak. Terima kasih Yang Berhormat Senator Tuan Roderick Wong Siew Lid. Terima kasih Dato' Yang Di-Pertua. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Soalan saya nombor 2. Terima kasih Dato' Yang Di-Pertua. Terima kasih kepada Senator Tuan Roderick Wong Siew Lid bertanyakan berkenaan dengan sindiket penipuan tawaran pekerjaan. Dato' Yang Di-Pertua, untuk makluman Dewan Yang Mulia, ini sindiket penipuan tawaran pekerjaan ataupun lebih dikenali dengan job scam merujuk kepada operasi merekrut ataupun membawa masuk warga negara dengan cara memperdayakan melalui pelbagai medium pengiklanan media sosial seperti Facebook, WeChat, WhatsApp dan yang lain-lain untuk bekerja sebagai IT specialist atau data analyst di luar negara. Apabila sampai ke destinasi, mereka bekerja sebagai scammer dan melakukan operasi penipuan atas talian melalui pelbagai cara, termasuk love scam, Macau scam, menyamar panggilan sebagai PDRM, SPRM ataupun Bank Negara Malaysia, ataupun mengendalikan online kasino. Punca utama rakyat Malaysia tertarik dengan tawaran pekerjaan di luar negara, termasuk gaji yang lumayan, betul-betul. Dia ditawarkan gaji sekurang-kurangnya $2,000 US. Banyak, ada yang dapat 15,000 ditawarkan. Kemudian kemudahan yang lengkap dijanjikan seperti tambang penerbangan dan penginapan dan kebebasan untuk berjudi secara pinjaman. Rata-rata mangsa terdiri pada warga Malaysia yang kurang berpendidikan, hidup susah dan mereka yang ada rekod jenayah sebelum ini. Apabila mereka bekerja dengan sindiket, mereka perlu mencapai target yang ditentukan oleh majikan. Dan sekiranya mereka gagal mencapai sasaran tersebut, mereka akan didenda seperti ditolak gaji, tidak beri makan, dipaksa untuk bekerja lebih masa atau didera, betul-betul. Ada juga di antara mereka terjebak dengan kegiatan perjudian atas talian secara haram, secara sukarela ataupun dipaksa mengalami kekalahan. Mereka akan didera ataupun ditolak gaji. Dato' Pertua, Kementerian Luar Negeri sentiasa prihatin dan memandang serius berhubung isu sindiket jenayah penipuan tawaran pekerjaan yang melibatkan warga negara Malaysia. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, isu ini bersifat dengan izin cross-cutting yang merentas pelbagai kementerian dan agensi kerajaan. Selaras dengan kerajaan punya aspirasi as a whole of government dengan izin, kementerian ini telah bekerjasama erat dengan kementerian-kementerian dan agensi-agensi yang berkaitan bagi membendung jenayah ini, Dato' Pertua. Dan ia diterajui oleh kementerian ini selaras dengan keputusan Mesyuarat Jemaah Menteri pada 21 September 2022 bagi mewujudkan kerjasama dan koordinasi antara semua kementerian dan agensi. Dato' Pertua, banyak juga yang telah pun kita lakukan dalam usaha untuk meningkatkan kesedaran masyarakat, terutamanya golongan muda melalui pelbagai aplikasi media seperti Instagram, YouTube untuk menghebahkan video kesedaran. Video-video ini turut dikongsi oleh siaran media masa utama seperti bernama Astro Awani dan TV Sarawak. Selain daripada itu, beberapa siri wawancara sidang media diadakan khususnya seperti pada 1 Disember 2023 di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur apabila seramai 121 orang yang diselamatkan
warga negara Malaysia dibawa pulang dari Laut Kaing, Myanmar melalui satu operasi khas yang melibatkan 3 negara, iaitu Malaysia, Myanmar dan Republik Rakyat China. Dalam operasi yang sama, Malaysia turut membantu membawa pulang warga negara Indonesia yang terkandas di Laut Kaing yang sama juga senasib dengan rakyat Malaysia. Untuk makluman Dewan, terdapat 5 lagi warga negara Malaysia tidak dapat menyertai operasi khas pada 1 Disember 2023 tersebut. 3 orang daripadanya telah dihantar pulang ke Malaysia melalui operasi evakuasi warga negara Thailand pada 4 Disember 2023, manakala 2 orang lagi telah dihantar pulang melalui operasi evakuasi warga negara Vietnam pada 7 Disember. Kesemuanya 126 orang rakyat Malaysia yang terlibat dalam sindiket penipuan tawaran pekerjaan di Laut Kaing di Myanmar melalui pelbagai cara termasuk rundingan 2 hala di semua peringkat. Semasa itu saya di Vietnam semasa saya menjawat jawatan lama Menteri Pertahanan, saya juga telah diminta oleh Wisma Putra ketika itu untuk berunding dengan rakan sejawat saya di Vietnam untuk membawa pulang rakyat Malaysia yang terkandas di utara China kerana Malaysia telah dibawa ke dalam wilayah China dan kita dapat bantuan daripada Vietnam dan membawa pulang mereka dengan selamat. Dan Tuan Pertua, berbagai usaha dilakukan untuk kita pastikan supaya sindiket ataupun masalah yang sedang berlaku ini dapat ditangani dengan baik, terutamanya di kalangan anak-anak muda. Selain daripada langkah-langkah pencegahan seperti kempen kesedaran yang telah dinyatakan, kesemua warga negara Malaysia yang telah dibawa pulang Datuk Pertua akan disoal siasat oleh pihak berkuasa sejurus sahaja mereka tiba di Malaysia bagi menentukan penglibatan mereka dalam sindiket tersebut. Tindakan tegas sekiranya terdapat bukti yang menunjukkan bahawa mereka adalah dalang ataupun dengan izin rekruter dan bukannya mangsa berdasarkan undang-undang yang ada. Terdapat beberapa ada undang-undang anti pemerdagangan orang dan anti penyeludupan migran 2007 yang sedang berkuat kuasa. Mereka yang didakwa oleh akta ini boleh disabitkan dengan hukuman penjara maksimum selama 20 tahun ataupun denda. Setakat hari ini, Datuk Pertua, 4 orang warga negara Malaysia telah didakwa kerana disyaki menjadi dalang sindiket penipuan ini di negara Peru pada tahun 2023. Sebarang cadangan untuk kita mengadakan akta baru untuk diwujudkan, untuk kita mencegah job scam ini, Datuk Pertua, adalah amat dihalu-halukan, tetapi ianya bukan di bawah purview ataupun di bawah Wisma Putra ataupun KLN, tetapi ianya di bawah Kementerian Dalam Negeri, Datuk Pertua. Terima kasih. Soalan tambahan. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Terima kasih atas jawaban YB Menteri. Saya sendiri pernah berjumpa dengan mangsa-mangsa penipuan tawaran pekerjaan ini dan didapati mangsa-mangsa ini adalah ditipu oleh orang terdekat mereka seperti orang kawan baik mereka atau yang family member mereka seperti saudara dan saudari mereka. So, soalan tambahan saya ialah, adakah hukuman tegas juga akan diambil oleh pihak kementerian terhadap orang tengah atau ejen scammer ini? Sekian, terima kasih. Memang kita telah katakan tadi, ia ada akta Datuk Pertua, iaitu akta pencegahan yang telah pun dikuatkuasakan, iaitu akta penyelundupan dan juga anti-migrant pemerdagangan manusia 2007. Ini kita dapat apa? Kita dakwa mereka yang ternyata terlibat sebagai sindiket yang membawa orang keluar untuk direkrut sebagai pengendali ataupun sebagai pengendali skamer di luar negara. Terdapat beberapa tempat di Myanmar, di Thailand, utara Thailand, di sempadan dengan Laos, China dan juga Thailand, Datuk Pertua. Ini tempat-tempat perjudian yang dikawal rapi oleh ada pasukan khasnya yang mengawal. Jadi pertanyaan senator tadi berkenaan sama ada tak undang-undang yang boleh mendakwa saudara mereka ataupun kawan baik mereka yang merekrut mereka ini, jawabnya ada, tapi nak membuktikan mereka itu susah, betul-betul. Kadang-kadang kita tak dapat bukti.
Tetapi anti perdagangan manusia, Akta itu, Datuk Pertua, boleh digunakan Akta 2007 tersebut kepada mereka yang terbukti bersalah merekrut ataupun memerdagangkan orang yang bawa keluar negara dan mereka ini dipaksa bekerja. Kalau tak capai dia punya target, dia dipukul, tak diberi makan, diseksa, Datuk Pertua. Terima kasih. Soalan tambahan. Soalan tambahan. Datuk Dominic. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Menteri. Malaysia dijangka menjadi pengerusi ASEAN pada tahun depan. Soalan saya adalah bagaimana Malaysia akan leverage posisi dia dengan izin sebagai pengerusi ASEAN dalam mendekati kerjasama kerajaan serantau ASEAN untuk membanteraskan kegiatan jenayah rentas negara seperti sindiket penipuan, tawaran dan perdagangan dadah. Terima kasih. Terima kasih Datuk Pertua, terima kasih kepada senator yang bertanya. Isu perdagangan manusia ini memang telah menjadi sebagai isu pokok di dalam apa jua perbincangan dalam negara-negara ASEAN. Bahkan Malaysia telah pun membawa perkara ini di dalam mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN pada tahun lepas. Masa itu Menteri Luar Negeri yang terdahululah yang berhormat Datuk Senator Datuk Seri Zamri Kadir telah pun membawa suara Malaysia menjadi salah satu agenda penting di dalam ASEAN Foreign Minister Retreat, iaitu bagaimana cara negara-negara ASEAN boleh bekerjasama. Itu sebabnya saya sebutkan tadi bahawa kerjasama yang baik telah kita dapat capai di antara negara-negara ASEAN. Itu sebab membolehkan kita boleh bawa balik 126 orang dan banyak lagi daripada mereka yang terlibat dalam skam ini, yang mana mereka di Myanmar, di Laos, di Cambodia, kita boleh bawa balik di atas kerjasama. Kalau tak ada kerjasama di antara negara-negara ASEAN, kita tak boleh nak dapat bawa mereka ni balik, itu betul. Jadi memang ada kerjasama dan memang menjadi agenda utama negara-negara ASEAN. Kita tak perlu tunggu sehingga kita menjadi sebagai pengurusi ASEAN pada tahun depan untuk membincangkan hal ini. Terima kasih. Yang Berhormat Senator Tan Sri Haji Muhammad Fatmi. Datuk Ketua, soalan saya nombor 3. Tuan Yang di-Pertua, untuk makluman ahli yang berhormat, Kementerian Belia dan Sukan dimaklumkan bahawa negeri Kelantan telah bersedia untuk menjadi tuan rumah SUKMA pada tahun 2028. Sememangnya pemantauan sentiasa dibuat ke atas pembinaan fasiliti sukan untuk tamasya tersebut. Pihak Jabatan Kerja Raya JKR sentiasa memantau dan mengadakan mesyuarat tapak setiap bulan bagi memastikan pelaksanaan projek adalah mengikut jadual siap sepenuhnya pada pertengahan Mac 2026. Perkara ini juga dilaporkan di dalam mesyuarat Jawatan Kuasa Tindakan Pembangunan Kementerian Belia dan Sukan pada setiap bulan dan laporan terkini menunjukkan projek ini mengikut jadual. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan. Sila. Datuk Ketua, YB Menteri, saya daripada Kelantan. Saya tak nampak penyediaan tu, tapi kalau Menteri kata sudah akan progres dengan baik, akan siap Mac 2026 ya. 26. Salah satu perkara yang saya lihat masalah di Kelantan semasa saya menjadi pengurusi menjadi sukan di Kelantan dulu ialah kemudahan sukan air. Dan hari ini masih tak nampak di mana untuk dibina kemudahan sukan air itu. Ataupun SUKMA di Kelantan tahun 2027 nanti tidak ada sukan air. Tidak ada acara sukan air. Apa kedudukan sekarang yang berhormat Menteri? Untuk status terkini kemudahan sukan SUKMA Kelantan, saya ada yang terperinci dan izinkan saya untuk membaca sedikit untuk makluman yang berhormat. Yang pertamanya adalah pembinaan Stadium Bukit Merbau, Kompleks Sukan Bukit Merbau di Pasir Putih, Kelantan, yang itu kos projek 180 juta dan status terkini tapak projek belum tersedia berikutan kerja-kerja meletup batuan di tapak yang dilaksana
di bawah projek kerja-kerja tanah di Kompleks Sukan Bukit Merbau peruntukan Kerajaan Negeri mengalami kelewatan tarikh jangka milik tapak pada 13 April 2024. Untuk pembinaan arena tertutup Kompleks Sukan Bukit Merbau dan pembinaan stadium hoki Kompleks Sukan Bukit Merbau dan juga untuk pembinaan lapang sasar menembak Kompleks Sukan Bukit Merbau, ketiga-tiganya dalam proses perolehan di peringkat Jabatan Kerja Raya. Untuk pembinaan pusat squash dalam peringkat perancangan dilaksanakan oleh Jabatan Kerja Raya Cawangan Kerja Bangunan Am 2 JKR. Untuk pembinaan gelanggang lawn bowl berbumbung itu adalah juga di bawah peringkat perancangan dan dilaksanakan oleh Jabatan Kerja Raya Cawangan. Pembinaan pusat akuatik dalam peringkat perancangan juga dan dilaksanakan oleh Jabatan Kerja Raya. SUKMA akan diadakan pada tahun 2028. Bermaksud bila keputusan bersama dengan kerajaan negeri dibuat, 2024 tahun ini adalah di Sarawak, 2026 oleh kerana kita tahu Kelantan belum bersedia, itu sebab diawalkan 2026 untuk MSN menganjurkan di Kuala Lumpur. 2028 kita anggarkan semua fasiliti ini akan siap, Kelantan bersedia pada masa itu. Dan untuk makluman yang berhormat juga, Jawatan Kuasa Pengelola SUKMA yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kelantan sendiri berfungsi dalam operasi pengelolaan dan akan melibatkan lebih 20 jawatan kuasa kecil. Jawatan Kuasa Pengelola Sukan Malaysia adalah jawatan kuasa yang ditadbir oleh kerajaan negeri bagi melaksanakan segala persiapan penganjuran sukan Malaysia. Ianya perlu diwujudkan sekurang-kurangnya 3 tahun sebelum tahun penganjuran sukan Malaysia itu berlangsung bagi menggerakkan perancangan awal serta menubuhkan Sekretariat Sukan Malaysia dengan jawatan kuasa yang akan terlibat. Terima kasih. Yang Berhormat Senator Tuan Manolan bin Muhammad. Terima kasih Datuk Yang Bertuah. Soalan saya nombor 4. Terima kasih Datuk Yang Bertuah dan terima kasih Yang Berhormat Senator. Kawasan Tanggerca orang asli perlu diwatakan secara sah oleh pihak berkuasa negeri selaras dengan Seksyen 6 dan 7. Akak orang asli 1954 atas 134 akan penempatan dan kawasan orang asli dapat terus terpelihara. Perwataan tersebut tertakluk kepada proses tertentu. Misalnya, kerja-kerja ukur dan penentuan kawasan yang berada di bawah bertanggungjawab Jabatan Kemajuan Orang Asli, JAKWA, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, KKDW. Sebagai maklumat Majlis Tanah Negara ditubuhkan selelas dengan perkara 91, Perlembagaan Persekutuan bagi membolehkan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri membentuk menerusi perundingan suatu dasar negara untuk memajukan dan mengkawal penggunaan dana di seluruh persekutuan bagi maksud berlumbungan, pertanian, perhutanan atau apa-apa maksud lain dan untuk mentadbirkan mana-mana undang-undang yang berhubungan dengannya. Majlis Tanah Negara MTN ke-65 yang bersidang pada 4 hari bulan Disember 2009 telah bersetuju dengan dasar pemberi milikan dan pembangunan tanah kepada orang asli untuk kegunaan pertanian dan kediaman dengan beberapa syarat atau sekatan kepentingan objektif dasar ini adalah pertama, membantu meningkatkan taraf sosio-ekonomi dan kualiti hidup orang asli melalui pembangunan tanah secara terancang dan bersepadu bagi memastikan mereka turut serta dalam arus pembangunan negara. Kedua, mewujudkan budaya hidup positif dalam kehidupan orang asli tanpa mengkamalkan budaya pintar ranta. Dan ketiga, mempercepatkan usaha pemasmian kemiskinan tegar dan mengurangkan kadar kemiskinan di kalangan masyarakat orang asli. Seperti mana
termasuk dalam perlembagaan persekutuan, hak ehwal tanah merupakan bidang berkuasa negeri lain in a state matter. Oleh yang demikian, pelaksanaan dasar yang dibentuk oleh Majlis Tanah Negara ini adalah bergantung kepada komitmen pihak Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW untuk membentangkan status pelaksanaan dasar ini dan perwataan Tanah Risap Orang Asli dan Mesyuarat Majlis Tanah Negara MTN yang akan datang. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan Datuk Yang Dipertua. Sila. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Timbalan Menteri. Soalan tambahan saya adalah apakah jalan penyelesaian untuk mengatasi jumlah pampasan yang diterima oleh masyarakat orang asli yang sangat rendah apabila kejadian pengambilan tanah berlaku di atas tanah adat mereka, dan adakah Majlis Tanah Negara mempunyai garis panduan supaya boleh diikuti oleh kerajaan-kerajaan negeri? Terima kasih. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Masyarakat orang asli yang tinggal di dalam kawasan atau risap orang asli yang telah diluluskan oleh pihak berkuasa negeri berhak menduduki tanah tersebut tanpa bayaran sewa selaras dengan Seksyen 8 Akta Orang Asli 1954 atau 134. Pendudukan ini tertakluk kepada syarat tertentu dan disifatkan sebagai tidak memberi mana-mana orang apa-apa hak milik yang lebih baik daripada hak milik seorang penyewa atas ihsan, tenant and well. Secara prinsipnya, selaras dengan Seksyen 11 atau 134, papasan yang dibayar bagi pemasungan kawasan atau risap orang asli hanya bagi pokok buah-buahan atau pokok getah yang ditanam sahaja. Namun, dalam satu kes Mahkamah di Selangor pada tahun 2005 telah memutuskan bahawa pampasan yang diberi berdasarkan nilai tanah kediaman yang diambil dan bukan untuk nilai apa yang di atas tanah. Oleh itu, pampasan hanya diberi terhadap dana yang didiami atau bukan terhadap keseluruhan dana. Sungguh pun begitu, dalam kebanyakan kes pengambilan tanah masyarakat orang asli, pihak berkuasa negeri lazimnya sentiasa mengambil kira kawasan penempatan semula bagi memastikan kehidupan masyarakat orang asli terus terpelihara. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan. Sila. Okey, terima kasih Datuk Yang Dipertua. Yang Berhormat Timbalan Menteri ada menyebut berkenaan dengan proses perwataan tanah rizab tadi. Persoalan saya, apakah kekangan-kekangan yang wujud kepada proses perwataan tanah rizab orang asli sehingga memakan masa yang lama? Terima kasih. Berhormat Senator, antara kekangan yang selalu dihadapi adalah pihak jakwa memerlukan peruntukan kewangan yang mencukupi bagi melantik juru ukur pelesen ketiadaan plan perhitungan yang disediakan oleh juru ukur pelesen akan menyebabkan proses kelulusan pericapan tidak dapat dilaksanakan kerana penentuan garis sepanjang tanah tidak dapat dikenal pasti. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat. Soalan tambahan, Dok. Sila. Okey, terima kasih Datuk Ketua. Masyarakat orang asli sangat mengharapkan supaya tanah-tanah orang asli diwartakan di bawah Akta Orang Asli atau 134. Namun sejak kebelakangan ini terdapat kecenderungan bahawa kerajaan negeri mewartakan tanah orang asli di bawah Seksyen 62 Kanun Tanah Negara. Sedia maklum, Seksyen 62 Kanun Tanah Negara adalah untuk tujuan awam. Apakah pandangan pihak Majlis Tanah Negara berkaitan dengan trend tersebut? Terima kasih.
Terima kasih Dato' Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Dato' Senator. Secara asasnya Seksyen 62 Kanun Tanah Negara Akta 828 merupakan proviso khusus bagi mewatakkan mana-mana dana kerajaan bagi masuk awam. Sebaliknya Seksyen 6 dan 7 orang asli 1954 atau 134 merupakan proviso khusus bagi mewatakkan kawasan tanggungjawab orang asli. Perbezaan kedua-dua punca perundangan ini dapat dilihat kepada aspek berikut. Pertama, pegawai pengawal bagi kawasan tanggungjawab orang asli yang telah diwatakan di bawah atas 134 ialah Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakwa, manakala pegawai bagi ricap orang asli yang diwatakan oleh Akta 828 adalah mana-mana pegawai awam yang dinamakan oleh pihak berkuasa negeri. Perwataan di bawah Akta 134 dapat melindungi hak-hak masyarakat orang asli dengan konklusif. Hal ini kerana peruntukan Seksyen 7 Akta 134 menyebut tiada tanah boleh diberikan hak milik, diberikan, dipacakan atau selainnya dilupuskan kecuali kepada orang asli. Daripada masyarakat orang asli yang biasanya bermaskauting di dalam ricap itu, sebaliknya pihak berkuasa negeri berkuasa meluluskan pacakan ricap yang diwatakan di bawah Seksyen 62 atau 828 kepada mana-mana pihak selelas dengan peruntukan Seksyen 63 atau yang sama. Oleh yang demikian, punca kuasa perundangan yang tetap bagi mewatakkan ricap orang asli ialah Akta Orang Asli 1954 Akta 134. Sekian, terima kasih. Well done, Yang Berhormat. Yang Berhormat Senator Tuan Michael Mujalihan. Terima kasih Dato' Yang Dipertua. Soalan saya nombor 5. Dato' Yang Dipertua, untuk makluman Yang Berhormat, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP melalui agensi-agensinya telah merangka pelbagai program bagi tahun 2024 bagi menggalakkan masyarakat luar bandar mencuburi bidang keusahawanan. Antara program khusus yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 ialah satu, menyediakan skim pembiayaan kepada usahawan mikro dan informal di kawasan luar bandar melalui agensi-agensi pembiaya di bawah KUSKOP seperti Tekun Nasional, Amanah Ikhtiar Malaysia, AIM, Bank Rakyat, SME Bank, Pernas. Kedua, melaksanakan pelbagai program bimbingan dan khidmat nasihat perniagaan di bawah Institut Keusahawanan Negara, INSCAN, kepada usahawan luar bandar seperti khusus asas keusahawanan, khusus asas industri, program bimbingan usahawan permulaan dan khusus asas pembangunan produk dan services. Ketiga, melaksanakan program Tunas Usahawan Belia Bumiputera, TUB, di bawah SME Corp yang menyediakan bantuan melalui pembangunan kapasiti berbentuk latihan, grant, permulaan perniagaan dan khidmat nasib kepada bakal usahawan belia Bumiputera yang berumur 18 tahun hingga 30 tahun termasuk belia luar bandar. Keempat, KUSKOP juga akan memulakan projek tamu desa. Kelima, melalui program Satu Daerah, Satu Industri, SDSI, KUSKOP juga mengambil tindakan intervensi bagi membangunkan produk yang dikenal pasti dan menepati syarat seperti produk unik beridentitikan sesebuah daerah. Memberi manfaat kepada komuniti dan menyediakan peluang pekerjaan, ia merangkumi bimbingan daripada aspek pembangunan, pembungkusan, promosi, pensinjilan, pembelian mesin, membina atau menaik taraf fasiliti sedia ada sehingga produk tersebut sedia untuk dikomersialkan. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan. Terima kasih
YB Menteri, ramai penduduk di luar bandar yang berkecimpung sebagai usahawan tetapi tidak mendapat bantuan selain galakan daripada agensi-agensi berkaitan. Soalan saya ialah, dapatkah kementerian membantu mereka mendapatkan grant ataupun pinjaman? Terima kasih. Terima kasih untuk soalan tambahan daripada Yang Berhormat. Grant memang telah diadakan. Untuk makluman Yang Berhormat, program keusahaan KUSKOP telah menyediakan, contohnya saya bagi untuk skim peningkatan kapasiti dan keupayaan PKS daripada SME Corp, 55 juta telah disediakan. Untuk program pembangunan kapasiti kontraktor, 1 juta disediakan. Pinjaman skim kumpulan kewangan amanah kontraktor, 3.5 juta disediakan. Juga telah disediakan secara besar adalah melalui agensi-agensi yang lain seperti Bank Rakyat yang telah menyediakan bantuan sebanyak untuk pembiayaan PMKS sebanyak 1 bilion. Juga yang disediakan adalah program pembudayaan keusahawanan sosial dan lain-lain program yang telah disediakan untuk memohon dan akan dipertimbangkan berdasarkan kelayakan. Terima kasih. Yang Berhormat. Tambahan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Menteri menyebut bahawa Pernas adalah berada di bawah KUSKOP. Ya. Kalau kita ingat, Pernas dulu mempunyai rangkaian dan rantaian kedai-kedai convenience store dengan izin yang boleh dimanfaatkan oleh usahawan kecil. Adakah, dan itu telah ditiadakan oleh sudah lama tak ada ya. Adakah Kementerian KUSKOP bercadang untuk memulakan semula usaha membantu usahawan kecil dengan menyediakan rantaian kedai-kedai convenience ini? Terima kasih. Terima kasih. Soalan seterusnya Yang Berhormat. Sebenarnya Pernas telah menyediakan, contohnya saya bagi projek Be Your Own Boss, BYOB, yang diperkenalkan pada tahun 2021 yang merupakan program-program keusahawan franchise yang holistik dan berdaya saing kepada usahawan belia dan wanita putra. Juga kita kena ambil untuk program rantaian runcit di bawah UDA masih juga ada. MyMart yang sedia ada juga. MariMart di bawah UDA sedia juga. Terdapat juga Co-op Mart di bawah SKM yang juga menjalankan aktiviti-aktiviti perniagaan tersebut. Jadi kalau diperlukan, memang Pernas akan membuat program-program tersebut. Tetapi kerana program-program sudah sedia ada di bawah beberapa agensi yang lain, saya ingat kita boleh gunakan agensi tersebut untuk melaksanakan program-program tersebut sekiranya diperlukan. Terima kasih Yang Berhormat. Soalan tambahan. Sila. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Program ini adalah sangat baik untuk penduduk luar bandar yang ingin berkecimpung dengan sebagai usahawan. Tapi secara lazimnya program ini tidak sampai di luar bandar dan mengikut saya rasa statistik semua program ini biasanya diambil oleh pengusaha di bandar. Apakah perancangan kementerian untuk menyelesaikan masalah ini? Terima kasih. Sebenarnya Yang Berhormat, terima kasih untuk soalan. Tetapi kalau kita ingat, kalau kita ambil di luar bandar, contohnya kita ambil di Sabah dan Sarawak. Kalau di Sabah dan Sarawak, KUSKOP telah menyediakan bantuan sebanyak 10 juta. Kita telah mendapat kelulusan daripada Kementerian Kewangan pada 22 Mac 2024. Dan kami akan mulakan program ini suku yang kedua April ni selepas Hari Raya. Tetapi isu yang kami menghadapi adalah bahawa kami kena berbincang dengan kerajaan negeri, khususnya pihak berkuasa tempatan PBT, mengenai cadangan-cadangan lokasi dan juga skop projek yang diperlukan. Sebab semua kawasan di luar bandar mempunyai skop projek yang tersendiri.
Kedua adalah kalau kita ambil, terdapat juga Majlis Pembangunan Usahawan Nasional yang sedang dipengurusi oleh Menteri Keskop. So memang kita mengambil satu pandangan bahawa program-program di luar bandar perlu juga dilaksanakan dan pelaksanaan itu sedang berjalan. Contohnya kalau kita ambil PKS, ada bajet dan financing 230 juta disediakan hanya khusus untuk Sabah dan Sarawak untuk program luar bandar. Terima kasih. Yang berhormat Senator Datuk Dr. Dominic Lau. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 6. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Senator Datuk Dominic Lau. Pendekatan kerajaan adalah pendekatan whole of government. Malaysia telah menunjukkan pertumbuhan ketara dalam pelaburan teknologi hijau. Sehingga tahun 2023, MIDA telah merekodkan kelulusan sebanyak 4,230 projek teknologi hijau dengan nilai 41 bilion ringgit. Hal ini jelas menunjukkan prospek Malaysia dalam pelaburan teknologi hijau. Dimaklumkan juga bahawa majoriti projek teknologi hijau yang diluluskan sampai setakat ini adalah bagi segmen projek solar. Berkaitan perkembangan terkini pelan strategik dalam pelaburan teknologi hijau, ingin dikongsikan bahawa pelan hala tuju peralihan tenaga ataupun National Energy Transition Roadmap NETR dan pelan induk perindustrian baharu 2030 New Industrial Master Plan 2030 yang dilancarkan pada tahun 2023 telah menetapkan sasaran yang jelas ke arah mencapai net zero seawal tahun 2050. Selain itu, Belanjawan 2024 turut memperkenalkan insentif cukai kepada syarikat yang dalam menyokong peralihan ke arah ekonomi rendah karbon. Kerajaan juga telah menambah baik insentif teknologi hijau melalui pendekatan berperingkat ataupun tiering approach untuk menggalakkan lagi pelaburan dalam teknologi hijau, dan insentif tersebut kini meliputi aktiviti pelaburan hijau yang lebih meluas termasuk hidrogen hijau, stesen pengecas kenderaan elektrik dan tenaga angin. Penambah baik ini bertujuan merangsang pelaburan syarikat-syarikat baru dan sedia ada bagi mendorong pencapaian negara neutral karbon menjelang tahun 2050. Datuk Yang di-Pertua, dalam usaha merangka strategi dan melaksana pelan tindakan berhubung pelaburan dan teknologi hijau, kerajaan bekerjasama dengan pelbagai pihak termasuk agensi dan institusi lain yang berkaitan. Pendekatan whole of government yang diambil akan dapat memastikan pelaksanaan peralihan tenaga dan pelaburan hijau yang lebih berkesan, teratur dan sistematik. Dengan ini, Majlis Pelaburan Negara telah membuat keputusan pada 9 hari bulan Januari bahawa sebuah jawatan kuasa pemandu kajian strategi dan pelaksanaan pelaburan hijau yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri kedua merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air bagi memperhalusi dan memuktamadkan hasil kajian serta memastikan pelaksanaan pelan strategi yang bakal dirangka. Terima kasih. Soalan tambahan. Sila. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya merujukkan artikel berita dengan izin. Business groups hope for more green investment. Dan saya juga difahamkan bahawa negara China adalah penggeluar kenderaan elektrik turin, pure EV dan panel solar yang terbesar sekali. Yang lebih baik daripada Amerika Syarikat. Tambahan pula semalam Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita telah melancarkan kenderaan hidrogen. Soalan saya ialah, adakah Malaysia mempunyai kelebihan daya saing dalam industri teknologi hijau berbanding dengan negara China? Jika ada, mohon Timbalan Menteri menyatakan bagaimana kita boleh leverage dengan izin kelebihan daya saing tersebut dalam pasaran teknologi hijau China. Terima kasih.
Terima kasih. Sebenarnya kita tidak semestinya dalam satu keadaan persaingan. Kita tidak bersaing dengan negara China, tetapi kita ada dalam keadaan yang lebih complementary. Dalam hal ini seperti solar panel, banyak pelaburan telah masuk dari negara China. Syarikat yang atau kilang terbesar untuk syarikat-syarikat China di luar negara China adalah di Malaysia. Ada Longji, ada syarikat-syarikat solar panel yang lain telah melabur di Malaysia dan mengeluarkan solar panel untuk ekspor, dan selepas ini mungkin saya rasa lebih banyak adoption akan berlaku di negara kita. Untuk kenderaan EV, negara kita memang berharap pada tahun depan kita akan ada EV jenama Malaysia. Tetapi juga bukan saja kita menumpu terhadap EV jenama Malaysia, tetapi kita memberikan peluang untuk pengeluar-pengeluar mengadakan CKD di negara ini. Kalau CKD dilakukan di negara ini, mereka boleh jual dalam tahap apa harga saja. So ini adalah dasar-dasar kerajaan. Terima kasih. Yang Berhormat Senator Dato' Ahmad bin Datuk Seri Haji Ibrahim. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 7. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat. Untuk maklumat ahli yang berhormat, dalam mempertimbangkan pelaksanaan sebarang dasar percukaian, kerajaan perlu mendalami pelbagai aspek seperti struktur keseluruhan sistem percukaian negara dan kedudukan ekonomi semasa, batasan dan cabaran yang ada dalam pelbagai aspek, ruang penambahbaikan yang boleh dilakukan, keperluan hasil kerajaan, taraf hidup rakyat secara keseluruhan, dan yang paling mustahak adalah kesediaan rakyat. Penelitian ke atas dasar percukaian lazimnya dibuat semasa belanjawan tahunan yang mengunjurkan hasil untuk jangka pendek iaitu 1 tahun ke hadapan iaitu bagi tahun belanjawan tersebut sahaja. Mulai tahun ini, selaras dengan Akta Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal 2023, Kementerian Kewangan akan mengamalkan pendekatan strategi hasil jangka sederhana atau dengan izin medium term revenue strategy yang mana perancangan hasil dan cukai akan mengambil kira tempoh jangka sederhana iaitu bagi 3 tahun ke hadapan. Pendekatan ini dijangka berupaya memperkasa perancangan dasar, pentadbiran dan rangka perundangan percukaian di Malaysia. Pada masa ini, kerajaan terus komited memperkemas dan menstruktur semula rangka percukaian semasa bertujuan untuk meningkatkan hasil negara bagi memenuhi keperluan perbelanjaan kerajaan, terutamanya bagi menyediakan perkhidmatan dan kemudahan kepada rakyat. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan? Sila. Terima kasih. Apakah perancangan kerajaan selepas ini apabila penangguhan terhadap high value goods tax dan memperkenalkan value added tax? Terima kasih. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Senator. Seperti yang Berhormat Senator sedia maklum, kerajaan telah menangguhkan pelaksanaan high value goods tax dengan izin dan buat masa ini belum berhasrat memperkenalkan value added tax atau di Malaysia value added tax lebih dikenali sebagai goods and service tax iaitu GST. Ini kerana sistem cukai penggunaan semasa iaitu cukai jualan dan cukai perkhidmatan SST mampu memberikan kesan fiskal yang lebih cepat berbanding pelaksanaan GST. Tambahan pula, laluan diberikan untuk pelaksanaan rasionalisasi subsidi dalam tahun 2024. Justru pelaksanaan GST akan dipertimbangkan apabila terdapat persekitaran ekonomi yang bersesuaian, terutama mengambil kira aspek kesan inflasi daripada rasionalisasi subsidi. Walaupun kadar inflasi tahun 2023 secara purata adalah 2.5%, tetapi bagi makanan dan minuman, hampir 5% kategori inilah yang lebih dirasai oleh rakyat jelata dan antara faktor dikekalkan
kadar cukai perkhidmatan pada 6% untuk makanan dan minuman. Kerajaan akan terus mengutamakan dan menambah baik sistem cukai sedia ada dan memperkenalkan percukaian yang tidak memberi kesan kepada golongan rentan sebelum menilai keperluan untuk memperkenalkan cukai kepenggunaan baharu seperti GST. Sebarang perubahan dasar kepada sistem percukaian berasaskan kepenggunaan seperti melaksanakan semula GST untuk diteliti untuk memastikan ianya bersifat progresif, mudah ditadbil, tidak memberi impak negatif kepada kos sara hidup dan pertumbuhan ekonomi serta pada masa yang sama dapat menjana hasil yang memampan kepada kerajaan. Selain itu, proses pendidikan secara berterusan dan inklusif juga perlu dijalankan kepada rakyat. Ini perlu bagi memastikan rakyat faham akan kepentingan pelaksanaan cukai kepenggunaan seperti GST kepada pembangunan negara dan manfaat yang akan diterima oleh rakyat dari hasil yang dikutip tersebut. Pada masa yang sama, proses pendidikan berkaitan kepenggunaan dengan izin consumerism juga perlu ditingkatkan dalam menangani isu pencatutan dengan izin, profiteering dan peniaga yang cuba mengambil kesempatan. Proses pendidikan dan dengan izin hand-holding juga perlu diberikan kepada peniaga supaya mereka dapat mentadbil dan melaksanakan GST seperti mana yang ditetapkan perundangan. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Senator Datuk Aziz bin Sitin. Terima kasih, Tuan Ketua. Soalan saya nombor 8. Terima kasih, Yang Berhormat Ketua. Terima kasih, Yang Berhormat Datuk Aziz Sitin. Kementerian Sumber Manusia KESUMA melalui Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia ILGTM telah dan sedang menawarkan tempat secara berterusan kepada masyarakat asli untuk mengikuti program pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET secara sepenuh masa dalam pelbagai bidang kemahiran di seluruh negara. Laluan kemasukan khas dengan menggunakan kaedah ujian kecenderungan kemahiran UKK disediakan kepada masyarakat asli. Ini sebagai satu alternatif bagi membolehkan mereka mengikuti program TVET yang diminati di ILGTM. Selain program sepenuh masa, ILGTM turut menawarkan program TVET jangka pendek kepada masyarakat orang asli sebagai satu pendekatan yang lebih fleksibel. Program ini dijalankan sama ada di institut terlibat atau dilakukan secara in situ di perkampungan mereka berdasarkan kepada kesesuaian khusus dan peralatan latihan. Di samping itu, program Sistem Latihan Dual Nasional SLDN di bawah Seliaan Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK turut ditawarkan kepada masyarakat orang asli yang berminat meningkatkan kemahiran bagi tujuan menjana pendapatan. Melalui program SLDN ini, peserta di kalangan masyarakat orang asli akan menjalani latihan teori di Institut TVET dan kemudiannya akan dibimbing oleh pihak industri untuk menjalani latihan praktikal di syarikat-syarikat yang telah ditauliahkan oleh JPK. Bagi meningkatkan penlibatan masyarakat orang asli dalam program TVET ini, usaha mempromasi TVET kepada mereka giat dijalankan melalui program outreach, carnival dan ebahan-ebahan di media elektronik atau berkaitan potensi program TVET. Kerjasama strategi antara KESUMA dan Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKUA turut dijalinkan antara usaha memupukkan kesedaran belia orang asli mengenai bidang TVET secara berterusan. KESUMA melalui Jabatan Tenaga Manusia JTM dengan kerjasama Pembangunan Sumber Manusia Berhad, HRD Corp dan PEKESO telah melaksanakan beberapa program khas untuk masyarakat asli sebelum ini dan akan diteruskan dan diperluaskan dengan membuka tawaran ke program perdana kepada orang asli dan mereka boleh belajar bersama-sama dengan pelajar-pelajar lain. Latihan tidak terhad kepada program sepenuh masa saja tetapi turut terbuka untuk mengikuti program jangka pendek yang ditawarkan melalui 9 model pelaksanaan. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan. Sila. Apakah kerajaan ada cadangan untuk mereka bentuk kursus-kursus TVET ini untuk disesuaikan dengan
bidang-bidang tradisi orang asli seperti ukiran-ukiran patung, kraf-kraf tangan dan sebagainya untuk membantu menyemarakkan industri pelancongan negara. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Haji Sitin. Setakat ini di Kementerian Kesuma ataupun melalui agensi-agensi kami belum lagi bercadang untuk membuka kursus-kursus seperti yang dinyatakan oleh Yang Berhormat. Tetapi walau bagaimanapun kita banyak menyediakan kursus-kursus lain khususnya kepada seluruh keterbukaan kepada masyarakat orang asli. Khususnya kalau kita melihat banyak yang kita dah bina melalui Kesuma, melalui JTM mempunyai 33 pusat latihan yang terbuka kepada semua masyarakat termasuklah masyarakat orang asli. Tetapi walau bagaimanapun biasa cadangan daripada ahli-ahli Yang Berhormat ini sekiranya masih lagi bersesuaian, kita akan pastikan bahawa kita juga melaksanakan program seperti yang dinyatakan oleh Yang Berhormat. Dan yang terhampir dengan pusat-pusat ini seperti yang saya nyatakan tadi, yang terbesar pusat latihan sendiri masyarakat asli yang saya lihat waktu di KPLB lagi saya dah melihat seperti di Damansara Damai, seperti di pusat latihan Keluang Johor, kemudian di Paya Bungo Pahang, kemudian di Kuala Nerus. Maknanya di tempat-tempat ini boleh kita tempatkan khusus yang sememangnya datang daripada Jakwa sendiri, yang mana pusat-pusat seperti inilah boleh kita selitkan melalui kursus-kursus yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Datuk Haji Sitin sebentar tadi. Terima kasih Yang Berhormat Ketua. Yang Berhormat Senator Puan Norita. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan saya nombor 9. Terima kasih Yang Berhormat Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan tindakan segera dengan menubuhkan Jawatankuasa Siasatan Dalaman pada 9 Ogos 2023 sebelum laporan Ketua Audit Negara dibentang di Parlimen pada 22 November 2023. Ini adalah tindakan segera untuk mengenal pasti pihak atau pegawai yang terlibat dalam ketidakpatuhan dan kegagalan dalam mengurus perolehan senjata api. Laporan Jawatankuasa Siasatan Dalaman ini juga telah dipanjangkan kepada Jabatan Perkhidmatan Awam pada 5 Februari 2024. Selain itu, tindakan undang-undang iaitu notis tuntutan pembekalan 3,200 pucuk pistol jenis Glock Gen 3 dan Gen 4 dan 50 unit Adjustable Precision Silencer APS Compact bertarikh 17 Januari 2024 telah dihantar kepada pihak syarikat oleh Pejabat Penasihat Undang-Undang Kementerian Negeri. Pihak syarikat diberi tempoh 6 bulan dari tarikh penerimaan notis untuk melaksanakan pembekalan. Selepas kontrak ini, KDN tidak lagi melaksanakan perolehan atau pelupusan senjata secara barter trade. Pelupusan senjata ini akan dilaksana mengikut kaedah yang sesuai berdasarkan peraturan yang berkuat kuasa. Terima kasih. Soalan tambahan. Soalan tambahan saya ialah menurut laporan daripada Ketua Audit Negara 2022 disebut antara penyebab kepada keadaan ini ialah kelemahan tindakan penguatkuasaan Akta Senjata Api 1960 selain kelemahan pengurusan pelupusan senjata api. Jadi untuk mengadakan undang-undang kawal selia yang lebih bertanggungjawab, adakah kementerian bersedia untuk memindah Akta Senjata Api 1960 yang saya kira sudah agak lapuk? Sekian. Tuan Ketua, Yang Berhormat, berkaitan pandangan untuk pindaan akta ini, kita akan kaji. Saya tidak boleh beri jawapan tepat mengenai persoalan tersebut kerana keluar sikit daripada tajuk asal soalan ini. Namun demikian, saya ingin nyatakan bahawa langkah-langkah untuk mematuhi pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh Jabatan Audit Negara telah kita laksanakan. Malah saya sebut di awal tadi bahawa KDN telah melaksanakan tindakan segera dengan menubuhkan jawatankuasa ini sebelum
laporan audit dikemukakan. Apapun pandangan Yang Berhormat, kita akan ambil tidak serius. Terima kasih. Soalan tambahan, Datuk Mentua. Sila. Datuk Mentua, Datuk Timbalan Menteri. Saya rasa heran apabila dalam laporan mengatakan kerugian sebanyak 6.34 juta di atas kelemahan mengurus, masalah mengurus. Adakah ini bermaksud kehilangan senjata api itu? Kerugian itu dalam bentuk apa kerugian yang dikatakan 6.34 juta itu? Buy one get one. Tok Yang Bertuah, Yang Berhormat Tan Sri Muhammad Fatmi, terima kasih atas soalan berkenaan. Saya nak maklumkan bahawa yang dimaksudkan kerugian 6.34 juta itu ialah apabila pihak kementerian melaksanakan kaedah barter trade, iaitu kita menyerahkan sejumlah 24,950 laras pelbagai jenis senjata api untuk pelepasan, dan pihak syarikat akan membekalkan sejumlah senjata yang sebagaimana saya sebutkan tadi. Kerugian itu maksud bahawa pihak syarikat tidak membekalkan bahan atau senjata yang sepatutnya. Itu yang berlaku, dan sebab itu tindakan sedang dibuat, iaitu bahagian undang-undang Kementerian Dalam Negeri telah pun menghantar notis pos berdaftar pada 17/1/2024 dan syarikat diberi tempoh 6 bulan sehingga Julai 2024 untuk membuat pembekalan. Jika pembekalan dibuat dalam tempoh ini, mana kita tidak akan mengalami kerugian. Dan namun sehingga hari ini kita masih lagi belum menerima sebarang maklumat balas daripada pihak syarikat. Dan untuk makluman, sekiranya pihak syarikat masih gagal untuk membuat pembekalan selepas berakhirnya tempoh yang ditetapkan, iaitu Julai tahun ini, maka kita ada dua pilihan. Sama ada kita hantar notis untuk kali kedua, atau pihak Kementerian Negeri akan membuat tuntutan di mahkamah. Terima kasih. Yang Berhormat Senator Tuan Haji Abdul Nasir. Datuk Yang di-Pertua, mohon penjelasan soalan nombor 10. Terima kasih. Selamat pagi dan terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ataupun KPKM sentiasa menggalakkan rakyat tempatan agar menceburi sektor pertanian supaya kadar kebergantungan kepada pekerja asing dapat dikurangkan. Salah satu prinsip utama di dalam Dasar Agro Makanan Negara 2021-2030 adalah untuk menjadikan sektor agro makanan agar kompetitif dan inovatif bagi memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menggalakkan penglibatan semua golongan. Antara usaha yang telah dilaksanakan bagi menarik minat rakyat tempatan untuk terlibat dalam sektor pertanian adalah seperti berikut. Yang pertama, menyediakan pelbagai insentif bagi membantu golongan nelayan, petani dan penternak tempatan untuk meningkatkan pendapatan dan produktiviti pertanian seperti bantuan berbentuk in-kind serta insentif pengecualian cukai, pendapatan perniagaan dan potongan cukai pendapatan antara 5 sehingga 10 tahun. Yang kedua, menawarkan kemudahan pembiayaan dan geran untuk membantu usahawan tempatan di dalam sektor tanaman, ternakan dan perikanan dengan dana pembiayaan dalam usaha meningkatkan aspek pemasaran, pemodenan serta meningkatkan pendapatan dan produktiviti pertanian bagi menyokong peningkatan kapasiti pengeluaran pertanian seperti dana pembiayaan agromakanan, geran agropreneur muda dan geran pemadanan high impact produk.
Yang ketiga, menyediakan latihan kemahiran bagi melahirkan tenaga kerja mahir tempatan dalam sektor pertanian melalui program latihan seperti program latihan kemahiran pertanian kebangsaan, kursus upskilling dan reskilling. Yang keempat, menyediakan platform pemasaran bagi memasarkan produk agromakanan yang dihasilkan seperti program khidmat pemasaran ladang kontrak, program jualan agromadani dan membangunkan pelbagai jenis outlet pemasaran seperti pasar tani kekal dan agrobazar. Dan kelima, menyediakan bantuan kebajikan kepada petani, penternak dan nelayan untuk menangani isu berkaitan kehilangan modal dan pendapatan yang disebabkan oleh faktor luar kawalan seperti banjir, kemarau, ribut, penyakit tumbuhan dan serangan makhluk perosak melalui tabung bencana pertanian, skim takaful tanaman padi dan skim perlindungan nelayan di bawah skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri. KPKM akan terus mempergiat usaha untuk menarik minat golongan muda dalam sektor pertanian bagi menyumbang kepada kelestarian sumber agromakanan negara. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan. Sila. Yang Berhormat Timbalan yang dipertua Timbalan Menteri, berhubung dengan lambakan pekerja asing dalam sektor pertanian negara kita, adakah ada usaha hubungan di antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengatasi isu kesan ekonomi dan sosial kepada negara kita? Terima kasih. Terima kasih ahli yang berhormat Senator. Kementerian Dalam Negeri sedia maklum tentang keperluan untuk pekerja-pekerja asing untuk memastikan bahawa sektor agromakanan kita sentiasa beroperasi. Tetapi pada masa yang sama, kita mempunyai dasar di mana kita seharusnya tidak terlalu bergantung kepada pekerja asing. Itulah sebab KPKM kita mempunyai beberapa usaha dan juga bantuan dan juga program untuk menarik lebih ramai golongan muda masuk dan juga menceburi bidang pertanian. Kita memberikan kursus sehingga ke peringkat diploma, kita memberikan banyak bantuan dan juga insentif dan program seperti Grant Agropreneur Muda, dan kita akan menggunakan lebih banyak teknologi moden seperti pertanian pintal, drone dan sebagainya sebagai usaha besar untuk menarik lebih ramai golongan muda menceburi bidang pertanian supaya kita boleh mengurangkan kebergantungan kita kepada pekerja asing. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan. Soalan tambahan. Sini tu. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker. Yang Berhormat Menteri, setinjauan saya sekitar 7 juta hektar tanah di negara ini yang dibangunkan untuk komoditi pertanian. Tetapi hanya sekitar dalam 1 juta dan ada data menyebutkan sekitar 800,000 hektar sahaja yang dibangunkan untuk agro makanan. Apakah tidak mungkin pihak kementerian mengadakan satu gabungan secara integrasi di mana badan-badan komoditi yang besar ini juga turut dengan keluasan tanah itu turut dimasukkan dalam complementary program kepada tanaman komoditinya kepada untuk sama terlibat dalam pengeluaran makanan negara, khususnya padi, beras negara. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Memandangkan soalan itu dia tidak berkaitan dengan isu pekerja asing, saya akan yang pertama verifikasikan data keluasan yang disebut oleh Yang Berhormat tadi dan saya akan menjawab secara bertulis. Sekian, terima kasih. Cukup Yang Berhormat. Soalan YB Senator Tuan Musodak. Terima kasih Yang Dipertua. Buluh lemang, daun palas, soalan saya nombor 11. Wah, okey. Sila Menteri.
Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Terima kasih Ahli Yang Berhormat Senator. Kementerian Komunikasi melalui agensi permohonan penggambaran filem asing dan persembahan artis luar negara PUSPA merupakan pusat setempat yang berperanan sebagai urus setia jawatan kuasa PUSPA untuk menyeraras dan memproses permohonan kemasukan artis dan kru luar negara. Keanggotaan jawatan kuasa PUSPA terdiri daripada 16 kementerian ataupun jabatan ataupun agensi kerajaan termasuklah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Peranan JAKIM dalam jawatan kuasa PUSPA adalah untuk memberi pandangan dan nasihat dari aspek sensitiviti agama dan umat Islam di Malaysia. Selain itu, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya yang telah menerbitkan Dasar Kebudayaan Negara DAKAN 2021 juga merupakan agensi dalam jawatan kuasa PUSPA bagi memastikan persembahan artis luar negara yang diluluskan adalah berpadukan kepada teras 1 dan teras 2 dalam DAKAN, iaitu budaya nilai tinggi dan keharmonian masyarakat. Semakan data belakang artis luar negara dilaksanakan bagi setiap permohonan persembahan yang akan diadakan di tempat-tempat awam sepertilah acara konsert dan nyanyian oleh setiap anggota PUSPA mengikut bidang kuasa masing-masing. Sebarang dapatan yang menyentuh isu sensitif seperti dasar negara, keselamatan, keagamaan, perkauman dan kebudayaan serta memudaratkan kepentingan awam akan dibincangkan serta secara menyeluruh di mesyuarat jawatan kuasa PUSPA sebelum sesuatu keputusan dibuat. Selain itu, garis panduan PUSPA sedang dalam peringkat akhir pindaan dengan turut mengambil kira pengurusan isu-isu semasa sepertilah LGBTQ, 3R dan lain-lain yang seumpamanya. Dengan penambahbaikan GPP ini diharapkan kawalan ke atas elemen-elemen negatif yang dinyatakan dapatlah dipertingkatkan dan seterusnya dapat dinotahkan. Sekian jawapan saya. Terima kasih. Tambahan. Sila. Saya agak terkilan atas kejadian yang pernah menimpa negara pada Julai tahun lalu. Seorang ahli kumpulan artis barat Senior Julma dalam keadaan yang mabuk bercium sama jenis di atas pentas yang disaksikan puluhan ribu manusia. Kemudian dia menghina dasar negara yang mengharamkan LGBTQ ini. Soalan saya, apakah pendirian kerajaan terhadap insiden penghinaan kepada negara sedemikian rupa? Apakah langkah susulan yang lebih ketat diambil bagi mencegah pisang buah dua kali? Mengapa dibenarkan penyanyi Ed Sheeran yang juga seorang yang gay membuat persembahan dalam negara kita? Terima kasih. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Ahli Yang Berhormat Senator. Pertama saya nak kongsilah sedikit data denganlah yang Dewan Yang Mulia ini. Pada tahun 2023, persembahan yang melibatkan artis luar negara adalah sebanyak 870 bagi tahun 2023. Dan antaranya 344 adalah dalam bentuk konsert. Tetapi contoh-contoh yang disebut oleh Yang Berhormat Senator tadi adalah satu insiden yang cukup buruk, saya setuju, yang berlaku pada bulan Julai tahun lalu. Dan selepas itu tindakan pun telah diambil seperti yang saya sebut, setelah saya sebut tadi. Sekarang kami pun tengahlah meneliti garis panduan PUSPA untuk memastikan bahawa elemen-elemen negatif ini dapatlah dielakkan dan dinotakan. Jadi saya harap bahawa ahli-ahli yang berhormat bolehlah janganlah oleh sebab satu insiden yang buruk jadi kita letaklah satu konotasi yang cukup negatif. Jangan kita lupa konsert Coldplay jugalah membawa cukai sebanyak 8 juta kepada kerajaan kita dan pada masa yang sama the economic impact adalah sebanyak 137 juta ringgit. Jadi saya rasa kita juga perlu menghargai industri konsert ini kerana dia juga merupakan satu sumber pendapatan yang cukup
tinggi untuklah negara ini. Jadi jangan oleh sebab satu insiden yang buruk. Ya betul, kami akui bahawa itu adalah satu insiden yang teruk, salah laku oleh seorang artis. Saya rasa pemain-pemain dalam industri ini juga sama-sama condemn ataupun kritik artis tersebut. Tetapi cukuplah, janganlah oleh sebab satu insiden sahaja kita menganggap bahawa konsert oleh artis luar negara ini semua adalah buruk dan tiada langsung apa-apa kebaikan. Sekian jawapan saya. Soalan tambahan? Soalan tambahan? Sila. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Ya, memang jawapan yang bagus. Economic return tu kepada negara huge. Itu tidak dinafikan. Tetapi seperti yang Berhormat tadi bertanya, apakah langkah-langkah yang akan diambil supaya perkara ini tak berlaku? Tapi kalau kita lihat ya dengan yang terbaru ni, Taylor Swift membawa beratus juta ke Singapura, itu bagus. Dan saya juga ya menggalakkan kalau kita mempunyai artis-artis daripada luar, sebab tu kita ada jawatankuasa Puspal untuk melihat apakah langkah-langkah dan prosedur yang akan diletakkan oleh kementerian supaya ini tidak berlaku balik. Jangan kita kata tak nak, kita nak konsert-konsert ni datang sebab the returns is monumental. Tapi apakah langkah-langkah? Itu saja. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Senator atas soalan tambahan tersebut. Seperti yang saya sebut tadi, Puspa, semua ahli jawatankuasa yang duduk dalam Puspa, kami mempunyai 16 anggota yang melibatkan pelbagai kementerian, jabatan dan juga agensi. Setiap anggota akanlah buat semakan data belakang artis luar negara. Antaranya termasuklah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, termasuklah PDRM, termasuklah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian negara, termasuklah Jabatan Immigration negara dan sebagainya. Jadi semua bahagian ini dan semua agensi ini akan bagilah ulasan mereka supaya satu keputusan bolehlah dibuat di mesyuarat jawatankuasa Puspa. Jadi itu bukan satu keputusan yang dibuat oleh Kementerian Komunikasi, bukan, tetapi kami dapatkan input daripada 16 kementerian, agensi ataupun bahagian supaya dapatan itu dikongsi dengan semua ahli anggota dalam jawatankuasa Puspa supaya kami harap bahawa keputusan yang dibuat itu, kelulusan itu tidak akan disalahguna olehlah artis luar negara itu. Tetapi pada masa yang sama seperti yang saya sebut tadi, garis panduan Puspa sedang dalam peringkat akhir pindaan dengan turut mengambil kira pengurusan isu-isu sensitif. Jadi saya harap bahawa selepaslah kita tambah baik garis panduan Puspa, kami juga bolehlah mengedarkan ataupun menotakan insiden-insiden negatif seperti yang disebut tadi. Sekian jawapan saya. Terima kasih. Soalan yang terakhir, YB Senator Datin Ross. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 12. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Datuk Yang di-Pertua, dalam usaha untuk memastikan program yang ditawarkan adalah berkualiti dan sentiasa menepati kehendak semasa, Kementerian Pendidikan Tinggi melalui Agensi Kelayakan Malaysia dengan izin Malaysian Qualifications Agency telah membangunkan kerangka kelayakan Malaysia Qualification Framework dan dokumen jaminan kualiti sebagai rujukan piawaian untuk panduan kepada institusi pendidikan tinggi untuk membangunkan program yang memenuhi aspek kualiti yang ditetapkan. Pembangunan setiap dokumen jaminan kualiti ini mengambil kira penglibatan dan input pakar akademia, profesional serta pengamal industri. Selain itu, ia turut ditanda aras kepada amalan baik antarabangsa bagi memastikan setiap dokumen jaminan kualiti MQA yang menjadi panduan kepada IPT dan kurikulum yang dibangunkan adalah seiring dengan perkembangan semasa serta menepati kehendak industri. Antara dokumen jaminan kualiti yang terlibat adalah Kod Amalan Akreditasi Program atau dengan izin Code of Practice for Program Accreditation, KOPA, yang merupakan rujukan standard dalam penilaian akreditasi. Antara standard yang ditetapkan di dalam KOPA ialah keperluan IPT untuk menjalankan analisis keperluan dan kajian pasaran sebelum suatu program diberi pertimbangan untuk penawaran. Kod yang kedua, Kod Amalan Akreditasi Program TVET, KOPTA, bagi memastikan penawaran program TVET yang berkualiti berasaskan kepada standard dan amalan industri.
Dan yang ketiga, Kod Amalan Akreditasi Program Pembelajaran Terbuka dan Jarak Jauh KOPA ODL sebagai panduan dalam melaksanakan pengendalian program secara dalam talian. Datuk Yang di-Pertua, proses jaminan kualiti yang dilaksanakan oleh MQA juga meliputi penilaian peringkat akreditasi sementara, akreditasi penuh dan audit pematuhan ke atas program atau kelayakan yang ditawarkan. Setiap program pendidikan tinggi yang ditawarkan oleh IPT perlu melalui proses penilaian akreditasi sementara oleh MQA sebelum diluluskan oleh Kementerian untuk penawaran. IPT kemudiannya bertanggungjawab mengemukakan permohonan akreditasi penuh kepada MQA setelah pelajar kohort pertama berada di tahun akhir pengajian. Program yang telah lulus akreditasi penuh ini akan disenaraikan dalam Daftar Kelayakan Malaysia dengan izin Malaysian Qualifications Register MQR untuk rujukan pihak berkepentingan. Bagi memastikan kualiti program yang telah diakredit sentiasa dipelihara dan ditambah baik, MQA akan melaksanakan semakan kualiti program di IPT secara berkala antara 3 hingga 5 tahun bagi memastikan program yang ditawarkan dikemas kini berdasarkan kepada perkembangan dan kebolehpasaran semasa. MQA dan KPT secara berterusan berusaha memastikan jaminan kualiti pendidikan tinggi di IPT awam maupun swasta adalah setanding dengan luar negara dan seharusnya menjadikan Malaysia antara hub pendidikan tinggi terbaik global. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan. Soalan tambahan. Sila. Terima kasih Yang Ketua. Dalam usaha mengkomersialkan hasil penyelidikan mahasiswa di universiti, adakah kerajaan bercadang untuk merangka suatu polisi atau dasar untuk memastikan kajian universiti dipilih menjadi projek-projek kerajaan? Susulan dapatan kajian baru-baru ini mendapati kira-kira 9,200 kertas penyelidikan universiti, khususnya dalam bidang sains dan teknologi hanya tersadai di peringkat jurnal saja. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Walaupun soalannya lari daripada soalan asal, tetapi memang ini antara isu juga yang sedang kita perjuangkan di peringkat kementerian. Kita mau pastikan bahawa penyelidikan yang dibuat di universiti ini mesti menangani masalah-masalah yang berlaku di luar universiti. Jadi kita akan pastikan bahawa geran-geran yang diluluskan kepada universiti dan juga para penyelidik ini mesti ada kolaborasi dengan industri. Jadi kita dan dana penyelidikan KPT ini hanya kita akan pastikan dia akan dapat dikomersialkan dan juga kita akan libatkan seperti MOSTI dan juga agensi kerajaan yang lain untuk pastikan penyelidikan-penyelidikan ini memberi manfaat kepada negara kita. Okey, sekian, terima kasih. Soalan tambahan saya. Make it short. Adakah agensi kelayakan Malaysia MQA menyemak semula pelaksanaan Institut Pengajian Tinggi Swasta yang telah dilulus lesen kolej universiti mereka dan sama ada mereka masih belum memenuhi keperluan dan prasyarat yang telah ditetapkan selepas 2 atau 3 tahun kemudian beroperasi. Sebagai contoh, ada IPTS yang memecat pensyarah-pensyarah yang berkelayakan PhD dan beberapa pensyarah yang bertaraf profesor penuh dan hanya menggaji pensyarah-pensyarah dengan kelayakan di peringkat sarjana muda sahaja dan dibayar gaji minima. Ini untuk menjimatkan kos mereka. Terima kasih. Okey, di institusi pengajian swasta memang tertakluk dengan akta yang kita telah rangka dan kita akan pastikan operasinya mesti menepati polisi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Dan dari segi akreditasi kita akan pastikan bahawa program-program yang dijalankan memang menepati akreditasi yang telah ditetapkan oleh MQA dan itu adalah sebagai syarat untuk operasi mereka berjalan. Berkaitan dengan isu-isu tentang akademik, saya fikir itu isu yang melibatkan sumber manusia, HR. Jadi
saya tidak ada jawapan di sini, tapi mungkin kalau berkaitan dengan KPT kita akan bagi soalan bertulis. Okey, sekian, terima kasih. Ahli yang berhormat, selesai sesi pertanyaan jawab. Lisan. Aturan Urusan Mesyuarat dan Usul-Usul DR 39/2023 Rang Undang-Undang Universiti dan Kolej Universiti Pindaan 2023, bacaan kali yang kedua. Dipersilakan Yang Berhormat Menteri. Tuan Yang Dipertua, saya mohon mencadangkan suatu akta untuk meminda Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 dibaca kali kedua sekarang. Dengan izin. Sila. Ada siapa? Ya, baik. Sila. Tuan Yang Dipertua, AUKU telah diwartakan sejak tahun 1971 untuk membuat peruntukan bagi maksud menubuh, menyelenggara dan mentadbir universiti dan kolej universiti awam di Malaysia. Sehingga hari ini, AUKU terpakai kepada 18 buah daripada 20 buah universiti awam di Malaysia. Manakala baki 2 buah universiti lagi, iaitu Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan Universiti Teknologi Mara tidak tertakluk kepada AUKU. Bagi UIAM, sekalipun punca kuasa penubuhannya di bawah Seksyen 5A AUKU, namun takbir urus UIAM adalah berdasarkan perlembagaan universiti berkenaan yang digubal di bawah Akta Syarikat 1965. Manakala UITM pula ditubuhkan di bawah aktanya sendiri, iaitu Akta Universiti Teknologi Mara 1976, Akta 173. Tuan Yang Dipertua, AUKU telah dibentangkan di Parlimen pada tahun 1971 bagi menyeragamkan dan memusatkan hal berkaitan takbir urus universiti awam kepada kementerian yang berkaitan untuk tujuan penyeliaan bagi memastikan perjalanan universiti awam selari dengan aspirasi pendidikan tinggi negara ketika itu. Sehingga tahun 2019, AUKU telah pun melalui proses pindaan sebanyak 7 kali sejak ia diwartakan pada tahun 1971. Pindaan yang dilaksanakan merangkumi pelbagai skop dari penambahbaikan takbir urus sehingga pengurusan aktiviti dan tata tertib pelajar. Ini secara langsung menjadikan AUKU sebagai antara akta yang paling matang dalam sejarah negara Malaysia. Walaupun sehingga hari ini masih wujud pelbagai pandangan dan pendirian mengenai AUKU, termasuk idea untuk memansuhkannya dan menggantikannya dengan akta yang baru, tidak ramai yang cakna dengan aspirasi sebenar penambahbaikan berterusan yang dilaksanakan melalui pindaan AUKU terutamanya bagi peruntukan yang berkaitan dengan hal ehwal pelajar. Tuan Yang Dipertua, daripada 7 pindaan AUKU yang telah dilaksanakan, 4 pindaan adalah mengenai hal ehwal pelajar dan keperluan keadaan semasa. Pindaan terkini pada tahun 2019 misalnya adalah merupakan satu perkembangan positif dalam memberikan lebih ruang kebebasan kepada pelajar untuk menyertai aktiviti parti politik di dalam kampus dan di luar kampus. Kementerian melihat kebebasan ini telah mendorong pelajar dan mahasiswa untuk menuntut supaya lebih banyak ruang dan peluang diberikan kepada mereka, terutama untuk menguruskan aktiviti dan keuangan persatuan mereka sendiri. Sehubungan itu, berlandaskan visi konsep Madani, iaitu mencorak masa hadapan Malaysia dengan segala potensi yang ada, dengan mengambil kira segala bentuk perubahan yang mengubah dunia, dan bercita-cita mengemudi Malaysia dalam zaman pasca normal, Kementerian berpandangan mahasiswa kini sudah bersedia untuk menggalas tanggungjawab yang lebih besar untuk membuat keputusan dengan memberi lebih kebebasan kepada mereka untuk melaksanakan aktiviti berpersatuan dan menyenggara keuangan aktiviti pelajar.
Mengambil kira pandangan dan maklum balas yang diterima, Kementerian telah melancarkan agenda pemerkasaan mahasiswa yang bertujuan untuk memberi lebih ruang dan peluang untuk mahasiswa menguruskan aktiviti dan persatuan mereka sendiri. Terdapat perkara yang tidak memerlukan pindaan kepada AUKU dan boleh dilaksanakan secara pentadbiran. Sebagai contoh, perjalanan urusan pilihan raya kampus telah diserahkan sepenuhnya kepada pelajar. Berdasarkan kepada aspirasi pelajar untuk menguruskan keuangan persatuan mereka sendiri, terdapat seksyen-seksyen dalam AUKU yang tidak membenarkan perkara itu. Maka melalui RUU ini, insya-Allah, aspirasi mahasiswa kita dapat direalisasikan. Tuan Yang di-Pertua, butiran terperinci mengenai RUU ini adalah seperti berikut. Fasa pertama mengandungi tajuk ringkas dan peruntukan tentang permulaan kuat kuasa akta yang dicadangkan. Fasal 2 bertujuan untuk menggantikan Seksyen 15A Akta 30 untuk membenarkan pungutan wang dan penerimaan wang dan sumbangan lain oleh Majlis Perwakilan Pelajar dan Badan Pelajar Universiti yang ditubuhkan. Fasa 3 bertujuan untuk meminda Seksyen 16B Akta 30 untuk memperuntukkan bahawa pihak berkuasa tata tertib universiti berkenaan tiap-tiap pelajar universiti bukanlah lagi Naib Chancellor tetapi jawatan kuasa tata tertib pelajar. Fasa 4 bertujuan untuk meminda jadual pertama kepada Akta 30. Fasa 5 bertujuan untuk mengadakan peruntukan kecualian. Tuan Yang di-Pertua, izinkan saya untuk memberikan penjelasan lanjut mengenai niat dan hasrat di belakang setiap pindaan yang dicadangkan dalam RUU ini. Seksyen 15A AUKU pada masa ini, Seksyen 15A AUKU memperuntukkan bahawa pelajar atau pertubuhan, badan dan atau kumpulan pelajar dilarang memungut wang. Secara amnya, peruntukan di bawah Seksyen 15A ini tidak membenarkan pelajar, pertubuhan, badan atau kumpulan pelajar universiti untuk memungut wang dalam apa cara sekalipun kecuali dengan kebenaran Naib Chancellor tertakluk kepada apa-apa syarat yang difikirkannya betul. Walaupun terdapat kuasa pengecualian bagi pemungutan wang oleh Naib Chancellor, ia tetap dilihat sebagai suatu halangan kepada pelajar universiti dalam melaksanakan apa-apa aktiviti bagi mengumpul wang untuk aktiviti persatuan. Oleh yang demikian, penambahbaikan kepada Seksyen 15A ini dilaksanakan bagi membenarkan Majlis Perwakilan Pelajar dan Badan Pelajar untuk memungut wang dan menerima sumbangan dalam apa cara sekalipun tertakluk kepada peraturan dan undang-undang bertulis yang sedang berkuat kuasa. Walau bagaimanapun, pindaan kepada Seksyen 15A ini masih tidak membenarkan pelajar atas kapasiti individu untuk terlibat dengan aktiviti pungutan wang atau penerimaan wang atau apa-apa sumbangan lain, melainkan jika tindakan tersebut dibuat atas nama atau bagi pihak MPP atau mana-mana badan pelajar universiti. Tuan Yang di-Pertua, Seksyen 16B AUKU. Pindaan kedua melibatkan Seksyen 16B AUKU yang pada masa ini memperuntukkan bahawa pihak berkuasa tata tertib universiti berkenaan dengan tiap-tiap pelajar universiti ialah Naib Chancellor. Dalam konteks pengendalian kes tata tertib di universiti, semakan mendapati bahawa amalan sedia ada di semua universiti awam tidak dikendalikan oleh Naib Chancellor, sebaliknya kuasa berkenaan terletak kepada jawatan kuasa tata tertib itu sendiri. Untuk itu, Kementerian Pendidikan Tinggi bercadang untuk memindahkan kuasa pihak berkuasa tata tertib daripada Naib Chancellor kepada jawatan kuasa tata tertib pelajar agar ia mencerminkan amalan semasa di universiti awam. Tuan Yang di-Pertua, Seksyen 48(4) jadual pertama. Pindaan seterusnya melibatkan Seksyen 48(4) jadual pertama melibatkan tempoh pemegang jawatan MPP
yang pada masa ini adalah 1 tahun atau dalam arti kata lain 365 hari. Cadangan ini sebenarnya timbul semasa tempoh pandemik COVID-19 di mana terdapat pelajar yang mempertikaikan keabsahan Majlis Perwakilan Pelajar yang masih berkhidmat walaupun setelah tamat tempoh setahun. Hal ini terjadi kerana pilihan raya kampus tidak dapat diadakan pada ketika itu. Untuk itu, peruntukan 48/4 jadual pertama telah dimasukkan bagi tempoh lantikan MPP dipindah daripada 1 tahun kepada 1 tahun akademik. Sebagai makluman, kalender akademik universiti ditetapkan oleh Senat Universiti masing-masing. Tuan Yang di-Pertua, Seksyen 48/4A jadual pertama. Selain itu, susulan dari pengalaman pandemik COVID-19 tempoh hari, Kementerian mencadangkan supaya Seksyen 48/4A dimasukkan bagi membolehkan pihak berkuasa universiti iaitu lembaga melanjutkan tempoh keahlian MPP apabila pilihan raya kampus tidak dapat dilaksanakan. Pindaan ini juga bagi membolehkan lembaga menguruskan tempoh pelantikan MPP dalam tempoh peralihan apabila Seksyen 48/4 dikuatkuasakan kelak. Dalam hubungan ini, peralihan kepada kalender akademik serta penganjuran pilihan raya kampus dapat diselaraskan antara universiti awam. Tuan Yang di-Pertua, Seksyen 48/11 jadual pertama. Cadangan pindaan seterusnya adalah pada Seksyen 48/11 jadual pertama AUKU yang memperuntukkan bahawa Majlis Perwakilan Pelajar tidak boleh menyenggara apa-apa kumpulan wang atau membuat apa-apa pungutan wang atau harta dari apa-apa punca sekalipun. Justru itu, bagi memastikan hasrat pemerkasaan mahasiswa direalisasikan, RUU ini akan menambah baik peruntukan Seksyen 48/11 ini dengan membenarkan universiti untuk menubuhkan apa-apa kumpulan wang atau memiliki apa-apa harta untuk diuruskan dan disenggara oleh Majlis Perwakilan Pelajar mengikut tata cara keuangan universiti. Di samping itu, cadangan pindaan di Seksyen 48/11B jadual pertama akan membenarkan Majlis Perwakilan Pelajar turut menubuhkan, menguruskan dan menyenggara apa-apa kumpulan wang. Dalam arti kata lain, saya simpulkan bahawa Majlis Perwakilan Pelajar boleh membuka akaun dengan mana-mana institusi keuangan yang sah. Tuan Yang di-Pertua, Seksyen 48/12A jadual pertama. Dengan penambahbaikan ini, terdapat keperluan untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang akan dijadikan sebagai panduan kepada Majlis Perwakilan Pelajar dan pemegang jawatan dalam menguruskan kumpulan wang atau akaun ini. Oleh itu, sukacita saya ingin menarik perhatian ahli-ahli yang berhormat bahawa peraturan yang akan diperkenalkan ini merupakan peraturan am yang digunakan dalam urusan keuangan. Sebagai contoh, pengeluaran resip rasmi bagi penerimaan wang, sumbangan yang boleh diterima dan lain-lain. Dengan demikian, peraturan-peraturan yang akan diperkenalkan adalah untuk mendidik pelajar serta sebagai rujukan kepada mereka dalam menguruskan keuangan MPP dan persatuan masing-masing kelab. Tuan Yang di-Pertua, Seksyen 49/2 jadual pertama. Cadangan terakhir dalam RUU ini melibatkan Badan Pelajar Universiti. Dengan itu, sukacita saya ingin memaklumkan bahawa Badan Pelajar Universiti turut akan menerima kemudahan sama seperti yang diterima oleh Majlis Perwakilan Pelajar. Perkara ini termaktub dalam Seksyen 49/2 RUU ini. Pada kesempatan ini, Kementerian juga ingin memaklumkan bahawa pelaksanaan ini dilaksanakan secara berfasa bermula dengan Majlis Perwakilan Pelajar terlebih dahulu. Badan Pelajar turut akan mendapat kemudahan yang sama berikutnya. Kementerian ingin tekankan bahawa cadangan pemberian kebenaran ini adalah bertujuan untuk memberikan pendedahan dan melatih mahasiswa untuk belajar menguruskan aktiviti dan keuangan persatuan mereka sendiri. Tuan Yang di-Pertua, dengan RUU ini,
maka agenda pemberkasaan mahasiswa dapat dijayakan seterusnya. Melakar sejarah apabila AUKU sekali lagi dipinda untuk mengangkat martabat mahasiswa dan pelajar universiti awam kita. Oleh itu, saya memohon pertimbangan Dewan Yang Mulia ini supaya kita secara kolektif membimbing, memperkasa dan menjadi sumber inspirasi kepada pelajar dan mahasiswa kita yang akan mewarisi kepimpinan masa kini dan masa hadapan. Semoga rang undang-undang ini berupaya melakar sejarah dalam konteks pemerkasaan mahasiswa universiti awam kita dalam persekitaran dunia yang semakin mencabar ini. Dan pastinya, kedinamikan perubahan tidak akan berhenti sekadar dengan pindaan ini. Dunia universiti terus berkembang sejajar dengan perubahan global. Sokongan daripada ahli-ahli yang berhormat semuanya, saya dahului dengan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih. Dengan ini, Tuan Yang di-Pertua, saya mohon mencadangkan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Menteri. Macam sirih pulang ke gagang, bekas akademik UIA menjadi Menteri Pengajian Tinggi sekarang. Ya, ada sesiapa menyokong? Saya mohon menyokong. Terima kasih. Ahli yang berhormat, masalah di hadapan majlis adalah rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 dibacakan kali yang kedua sekarang dan terbuka untuk dibahaskan. Ahli yang berhormat, memandangkan pada hari ini sesi Dewan harus ditempuhkan pada jam 1 kerana ada taklimat daripada Kementerian Tenaga. Jadi saya ingin minta kerjasama daripada Yang Berhormat untuk menumpukan perbahasan kepada perkara-perkara yang berkenaan dengan bil saja, ya, supaya kita akan dapat menjimatkan masa, tapi poin dia sampai kepada kementerian, kepada menteri, ya. Jadi kita ada 18 orang sekarang ni yang nak berbahas. Saya buat ketetapan bahawa YB nak berbahas diberikan 5 minit saja seorang, ya, dan saya akan tegas dalam melaksanakan tempoh masa 5 minit ni. Terima kasih. Dipersilakan Yang Berhormat Senator Datuk Seri Dr. Mujahid bin Yusof. Tuan Di-Pertua, saya mulakan dengan kata-kata Shakespeare, to be or not to be. To be or not to be ini adalah, this is the question. Kita masih lagi terperangkap dalam minda uncertainty, dengan izin. Saya memetik kata-kata Karl von Clausewitz. Although our intellect always long for clarity, dengan izin, our nature often finds uncertainty fascinating. Kita memang dari sudut inteleknya mahu melihat sesuatu yang jelas. Tapi tabiat manusia lebih suka kepada perkara-perkara yang tidak pasti dan didapatinya sangat menarik. Pandangan saya, Tuan Speaker, kepada pindaan ini ialah ianya merupakan pindaan yang separuh masa. Kerana empowering must be seen empowering. Dan saya akan buktikan dengan pindaan 15A. Pada waktu yang sama, kita bagi ruang untuk mereka kutip dana. Tapi pada 15A2, kena patuhi peraturan-peraturan sebagaimana ditetapkan oleh lembaga. Dan lebih jelas daripada itu, pindaan pasal 4, iaitu 4A, lembaga boleh mengurangkan atau melanjutkan tempoh keahlian MPP dan pemegang jawatannya. At the same time, dengan izin, you are empowering. But at the same time, you are limiting. Jadi bagi saya, perkara ini perlu kepada satu komitmen daripada pihak menteri. Tak kiralah siapa yang datang kemudiannya. Saya tahu menteri yang ada ini, dia hanya terima daripada apa yang telah dibuat sebelum ini. Maka saya ingin tegaskan dan Dewan ingin menuntut komitmen kepada menteri yang bertanggungjawab kepada beberapa perkara. Pertama, kita harus pastikan akta ini kita keluarkan daripada uncertainty
untuk kita memberi pemerkasaan itu seperti yang dituntut, erti pemerkasaan. Yang kedua, memperincikan arahan menteri apakah ketetapan-ketetapan dari lembaga yang meletakkan syarat-syarat yang pada pandangan saya masih dalam lingkungan sekatan-sekatan terhadap pemerkasaan tersebut. Dan yang ketiga, iaitu hendaklah menteri memberi komitmen juga. Bukankah sudah tiba masanya, walaupun hanya beberapa peruntukan yang diberikan, 7 lebih kurang, untuk pelajar, apakah sudah tiba masanya kita pisahkan AUKU ini kepada satu yang khusus kepada pelajar dengan benar-benar kita memberikan pemerkasaan tanpa kita terikat dengan isu-isu lain yang berkenaan dengan penyelenggaraan universiti dan sebagainya. Sebab itu saya merasakan bahawa kita boleh memberi sokongan, tetapi perkiraan kita terhadap isu yang dibangkitkan ini sangat besar dan merupakan prinsip yang mana akta AUKU ini yang telah menjalani perjalanan yang panjang seharusnya dibebaskan dari kongkongan-kongkongan dan sekatan-sekatan sehingga tercapai apa yang dihasratkan oleh pelajar-pelajar kita, iaitu otonomi yang dipandu dengan Baik, bertemu kembali untuk langsung dari Parlimen. Ketika ini sedang berlangsung bagi perbahasan berkenaan dengan rang undang-undang universiti dan kolej universiti pindaan 2023 ataupun disebut sebagai AUKU. Beberapa ahli senator telah pun akan diberi ruang untuk membahas berkenaan dengan rang undang-undang ini bagi bacaan kali yang kedua. Dan juga menyusul beberapa lagi rang undang-undang lain yang akan terus dibacakan dalam waktu yang ada pada hari ini. Baik, saya ingin bacakan beberapa jawapan penting khususnya soalan nombor 2 berkenaan dengan penipuan kerja ataupun job scam ini yang melibatkan di negara Kemboja, Laos, Myanmar dan juga Thailand. Jawapan yang kita terima adalah berkenaan dengan penipuan tawaran pekerjaan atau lebih dikenali sebagai job scam, merujuk kepada operasi merekrut atau membawa masuk warga negara dengan cara memperdaya melalui pelbagai medium periklanan media sosial seperti Facebook, WeChat, WhatsApp dan juga lain-lain untuk bekerja sebagai ini yang dinyatakan di sini iaitu IT specialist dengan izin atau data analyst di luar negara, dan apabila mangsa tiba di destinasi mereka akan bekerja sebagai scammer ataupun penipu ini dan melakukan operasi penipuan dalam talian melalui pelbagai cara yang popularnya disebut sebagai love scam dengan izin ataupun Macau scam iaitu menyamar panggilan sebagai PDRM, SPRM ataupun Bank Negara Malaysia untuk mengendalikan online kasino dengan izin. Itu antara jawapan yang kita terima dalam jawapan nombor 2 ini berkenaan dengan kejadian yang semakin membimbangkan berkenaan dengan job scam ataupun penipuan pekerja, khususnya mereka yang mencari pekerjaan yang sepatutnya mendapat pekerjaan betul tetapi mendapat pekerjaan yang tipu melalui tawaran-tawaran yang dikemukakan di laman-laman web ataupun media sosial yang kita nyatakan sebentar tadi. Baik saudara, selain daripada anda boleh manfaatkan kami di TV1 dan juga di saluran berita RTM, anda juga boleh menonton kami menerusi penstreaman langsung di pautan yang kami sediakan, dan untuk lebih mudah muat terus secara percuma RTM Klik di telefon pintar anda untuk tontonan yang lebih mudah. Berbaki 2 hari lagi sahaja untuk persidangan Dewan Negara dan akan diselesaikan minggu ini, dan sudah tentu pelbagai lagi persoalan dan juga rang undang-undang akan diteruskan dalam waktu yang berbaki ini. InsyaAllah kita berjumpa esok hari untuk langsung dari Parlimen. Sekian sahaja laporan saya dari Khairul Hafiz Yunus untuk langsung dari Parlimen. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.